Assalamualaikum. Hai, nama aku Fika dari channel The Show One Piece sebelum ni. Dan ini adalah channel baru yang terpaksa diwujudkan untuk gantikan channel yang lama. Sebab channel lama berkemungkinan bakal dipadam oleh pihak YouTube atas isu copyright yang telah menimpa kami bulan lepas. Dan sampai sekarang masalah copyright itu belum selesai. Dan aku pun tak nak buang masa, jadi aku wujudkan channel yang baru, bermula baru, dan itu tiada masalah kerana sebelum ni pun kita dah mula daripada bawah dan tiada masalah untuk kita mulakannya semula. Aku dah cuba war-warkan di ruangan community post di channel lama, iaitu channel The Show One Piece, kerana selagi isu copyright ini belum selesai, kami tak dibenarkan untuk upload sebarang video. Jadi untuk buat pengumuman, untuk beritahu bahawa channel baru ini wujud, bahawa kami telah bergerak ke channel baru, tak boleh. So kami gunakanlah ruangan community post tersebut. Dan terima kasih, selamat datang pada subscribers yang datang daripada channel The Show One Piece sebelum ni, dan selamat datang juga untuk yang baru sampai ke channel ni atau baru terjumpa channel ni. Welcome to our show. Okey, cukup sampai situ. Sekarang kita pergi ke review chapter 1049. Chapter 1049 ini mengandungi cover story Jerma Double Six untuk volume ke-11, di mana kali ini kita boleh lihat buku yang menjadi penjara untuk mengurung Niji dan Yonji sudah dibakar. Kita tahu sebelum ni untuk cancel ability Charlotte Mondo ialah hanya dengan membakar buku yang dihasilkannya. Bakar buku tu dan bolehlah bebaskan individu atau binatang yang telah dikurung dalam penjara buku tersebut. Jinbe yang beritahu kita sebelum ni. Jinbe tahu pun sebab dia ada hubungan dengan Big Mom Pirates. Jadi dia tahulah serba sedikit rahsia. So yang tu kita boleh faham. Tapi apa yang berlaku dalam volume ke-11 ni bagi aku ada sedikit persoalan yang kita susah untuk kaitkan. Pertama, siapa yang bakar buku yang menjadi penjara untuk Niji dan Yonji itu? Kenapa individu yang bakar buku tu boleh tahu rahsia dan cara untuk counter ability Charlotte Mondo tu, yang sepatutnya orang luar tak mungkin boleh tahu? Tu satu hal. Lagi satu hal adalah bagi aku kurang tepat untuk kata itu adalah Reju dan Ichiji kerana lokasi yang berlainan. Lagi satu, kalaulah betul itu Reju dan Ichiji yang kita boleh kaitkan dengan volume ke-9 yang lalu, individu yang masih lagi menjadi rahsia yang telah sampai ke Chocolate Town itu, menyebabkan kita susah untuk kaitkan. Sebab kalaulah betul itu adalah Reju dan Ichiji, mereka ditunjukkan telah sampai ke Chocolate Town, manakala Niji dan Yonji berada di lab di Whole Cake Island. Jadi kita tak boleh nak kaitkan dan kita terpaksa tunggu volume ke-12. So itu serba sedikit mengenai cover story dalam chapter 1049 ni. Dan sekarang kita masuk ke pengisian cerita sebenar. Guys, kita dah dapat apa yang kita minta selama ni, flashback Kaido. Tapi adakah ianya cukup? Aku faham kenapa ada segelintir kawan-kawan kita, peminat-peminat One Piece, tak berapa suka atau tak berapa puas hati sangat dengan chapter kali ni. Sebab flashback Kaido ni lah tak cukup, terlalu laju, terlalu ringkas, dan banyak lagi persoalan mengenai Kaido yang masih tak terjawab. Dan aku yakin kita akan dapat lebih lagi flashback mengenai Kaido. Dan aku juga berpendapat Oda ada sebab tersendiri lakukan hal ini, yang mana berkemungkinan Oda masih tak tunjukkan dengan lebih lagi disebabkan berkemungkinan ianya masih terlalu awal. Ada juga yang sebutkan nanti Oda akan reveal dengan lebih lagi bersama-sama flashback peristiwa God Valley, dan aku boleh setuju dengan hal itu. So kita layanlah dulu apa yang Oda telah ceritakan sedikit sebanyak dalam chapter 1049 ni. Okey, flashback mengenai Kaido terbahagi kepada 9 bahagian. Oda dah bagi 9 bahagian tau. Tu pun kita kata still tak cukup. Tapi betul lah, memanglah 9. Tapi setiap bahagian itu terlalu ringkas. Cukup sekadar untuk cerita sikit-sikit saja. Dan apa yang sampai 9 tu? Pertama, kita dihidangkan babak sewaktu Kaido masih budak, waktu dia berumur 10 tahun. Dalam usia semuda itu, Kaido dikatakan adalah askar terkuat dalam kerajaannya, aset perang yang paling bernilai. Bermakna sejak kecil lagi Kaido dah biasa dengan gelaran yang terkuat. Bahagian kedua dalam flashback pula, waktu Kaido berumur 13 tahun. Asal usul Kaido akhirnya dibongkarkan. Dia berasal dari kerajaan vodka, kerajaan yang boleh dikatakan miskin, sampai hanya bergantung harap kepada hasil rampasan harta dari peperangan sahaja untuk digunakan hasil tersebut
bagi membayar cukai kepada Celestial Dragon yang disebut-sebut sebagai Celestial Tribute tersebut. Celestial Tribute atau bahasa mudahnya cukai ini sebenarnya sangat penting untuk kita tahu guys. Setiap kerajaan wajib kena bayar jika mahu terus berada di bawah naungan kekuasaan atau payung besar world government. Kalau tak bayar, negara mereka akan jadi negara yang tanpa undang-undang dan world government tak akan masuk campur kalau apa-apa terjadi pada mereka. Dan kerajaan vodka ni dah alang-alang ada Kaido sebagai askar mereka, memang mereka akan guna sungguh-sungguh kekuatan Kaido tu untuk menang dalam perang. Dah menang perang, bolehlah rampas harta dan lepas tu bolehlah guna harta tu untuk bayar cukai. Tu bahagian kedua untuk flashback Kaido ni. Bahagian ketiga ditunjukkan betapa terdesaknya raja kerajaan vodka ni apabila dia sanggup untuk gadaikan dia punya askar terkuat demi untuk terus duduk di bawah payung besar world government. Dah alang-alang sebelum tu dah nampak Kaido dah mula rebel, terus ambil keputusan untuk buat deal, iaitu mereka akan serahkan Kaido dan sebagai ganti negara mereka akan diisytiharkan sebagai salah satu negara yang berada di bawah naungan world government. Dan kita tahu mereka silap, tragis, naif. Mereka tak tahu aset itu adalah calon bakal Yonko di masa depan guys. Lagi satu, apa yang kita nampak yang mana hidup Kaido waktu kecil sama saja macam hidup kakak angkat dia waktu kecil. Sejak kecil lagi mereka berdua dah dianugerahkan kekuatan yang luar biasa dan berpotensi tinggi. Selain kuat nak mampus, mereka berdua diceritakan tak mampu dikawal oleh kerajaan atau orang-orang di sekeliling mereka dan akhirnya memutuskan untuk serah mereka berdua ke world government. Macam Big Mom, kita tahu dia ada potensi kekuatan di level Fleet Admiral kalau dia menjadi Marine. Itu yang Mother Caramel janjikan kepada world government bila dia nak jual Big Mom kepada mereka. Dan Kaido pun sama macam yang aku ceritakan tadi lah. Kemudian bahagian keempat untuk flashback ini pula, dalam babak ni kita dapat satu lagi jawapan baru mengenai persoalan mengapa Kaido boleh ditangkap berkali-kali oleh Marine selama ini. Padahal kita tahu Kaido dengan kekuatannya itu bukan seseorang yang senang-senang saja boleh kena tangkap. Rupa-rupanya dia sengaja sebab dia lapar. Kaido dia ingat Marine ni restoran ke apa? Restoran Beretti. Buruk betul perangai. So waktu umur 13 tahun, bounty Kaido adalah 70 juta. Dia terima bounty itu selepas dia berkali-kali jadikan kapal Marine sebagai restoran makanan mewahnya. Lepas tu 2 tahun kemudian, untuk bahagian kelima flashback Kaido dalam chapter ni, pada umur 15 tahun dia akhirnya tiba di kubu Lanun Rocks di Zebek, Pulau Beehive. Dan Rocks di Zebek telah rekrut dia masuk ke kumpulan Lanun Rocks pada usianya 15 tahun itu. Dan individu yang Rocks di Zebek hantar untuk rekrut Kaido ketika itu adalah Shirohige. Kemudian bahagian ke-6 pula ditunjukkan Big Mom telah datang kepada Kaido untuk beritahu mereka bakal berlayar ke God Valley. Laju flashback ni, tak sempat lagi kita nak hadam betul-betul. Oda hidangkan pula bahagian ke-7 di mana kumpulan Rocks gagal dalam misi mereka dan tumbang di God Valley. Cuma info dalam babak ini membuatkan aku semakin percaya bahawa salah satu punca utama kumpulan Lanun Legenda yang overpower ini boleh tumbang di tangan Garp dan Roger adalah telah berlaku pengkhianatan dalam kalangan mereka, yang sehingga membuatkan kumpulan Lanun Legenda ini boleh tumbang secara mengejut. Hal mereka tumbang itu adalah hal yang mengejutkan, hal yang sangat-sangat besar kepada dunia. Kemudian flashback Kaido ini Oda terus bawakan pula ke babak di mana dia berjumpa dengan Kurozomi Higurashi, nenek tua yang telah menjadi punca Oden tewas di tangan Kaido pada 20 tahun lepas. Perempuan tua dari klan Kurozomi ini dilihat telah buat satu deal penting dengan Kaido yang kita tahu deal itu untuk propose Kaido bagi bersetuju bekerjasama dengan Orochi. Dan akhir sekali untuk flashback Kaido dengan King, yang tu kita hold dulu, kejap lagi kita sembang. Okay, settle flashback Kaido. Kemudian babak CP0, dia rupa-rupanya sedang mahu cabut dari Onigashima. Dia dilihat sedang melarikan diri. Ejen perisik world government ini asalnya datang bertiga, tapi akhirnya yang tinggal hanya seorang. Dua telah tumbang, seorang di tangan Izo dan seorang lagi di tangan Kaido sendiri dengan cara yang sangat brutal.
brutal. Tapi apa-apa pun, yang penting dengan CP0 ini berjaya larikan diri akan mengakibatkan reputasi Luffy akan semakin meningkat. Bounty Luffy bakal meningkat drastik. Berita detail mengenai Luffy akan sampai ke pengetahuan Im, Kurose, Marine dan rakyat di seluruh dunia bahawa Kaido telah tumbang di tangan Luffy. Sebelum ini mereka jangkakan Kaido yang akan menang, tapi bila sebaliknya yang berlaku, itu adalah sesuatu perkara yang mereka tak pernah jangkakan. Luffy bakal menjadi ancaman yang tersangat besar kepada mereka. Dan aku tak sabar untuk tengok bagaimana respon Rob Lucci bila dia tahu Luffy telah berjaya mengalahkan seorang Yonko dan orang itu adalah Kaido. Tapi secara peribadi, aku rasa ada sedikit masalah. Mengapa tiada kenyataan rasmi di panel manga ini bahawa Luffy adalah pemenangnya? Sama seperti dengan apa yang dinyatakan selepas Big Mom ditewaskan, King ditewaskan dan Queen ditewaskan sebelum ni. Oda masih belum tunjukkan pengumuman penting tersebut. Kita kena hati-hati. Sebenarnya kita tak boleh lagi terlalu yakin bahawa Kaido telah kalah dan kena sabar menunggu untuk tempoh 2 minggu lagi untuk chapter, untuk melihat sambungan pada chapter 1050 yang berikutnya. Walaupun aku berat ke arah Kaido telah tumbang, tapi selagi tak nampak pengumuman tu, aku masih lagi tak yakin. Okey, dalam chapter ini juga Kaido ada tanya Luffy sesuatu sebelum dia kena direct hit dari tumpukan Bajrangan yang Luffy guna tu. Dia tanya Luffy apa jenis perubahan yang dia nak bawa kepada dunia mereka, dan Luffy jawab dia nak pastikan seluruh kawannya dapat makan seberapa banyak yang mereka mahukan. So dari jawapan Luffy ini, ada juga pembaca yang tafsirkan dan anggap itulah sebenarnya impian Luffy dan Roger yang mereka telah sebutkan selama ni. Tapi aku tak berapa setuju, sebab kita boleh tengok waktu Luffy dan Roger sebutkan impian mereka yang sama tu, ayat yang sama tu, kita boleh lihat mereka telah diketawakan. So sebab tu aku tak rasa itu ayat yang sama. Aku lebih percaya Oda masih menyimpannya sebagai rahsia yang dia belum lagi mahu bongkarkan. Okey, last kali sebelum mengakhiri review untuk chapter 1049 ini, jom kita sambung sembang sikit lagi berkenaan Kaido dan orang kanan kesayangannya. Kaido ni dia ada konsep freedom yang sendiri, konsep kebebasan tersendiri yang dia mahukan. Ya, dia mahu menamatkan pemerintahan world government. Sejak dari awal lagi, sejak dia berumur 13 tahun lagi, dia sudah tak berpuas hati dengan cara pemerintahan world government. Cara world government handle sistem dan struktur pemerintahan dunia. Dia mahu para Celestial Dragon merasai keperitan peperangan. Menurutnya, apa-apa pun mesti diselesaikan di medan perang. Dia nak perjuangkan konsep sama rata di mana dunia tanpa kerajaan. Okey, untuk pengetahuannya mengenai Joy Boy pula, aku sangat tertarik dengan cara Oda untuk membuatkan betapa istimewa chemistry antara Kaido dan Abe, iaitu King the Wildfire. Perbualan dia dengan Kaido dalam chapter kali ni sebenarnya sangat epic gila guys. Kaido dah sebut awal dia akan tumbang di tangan Joy Boy, tapi King pula dengan yakin menyebut kalau macam tu Joy Boy tak akan wujud. Punya nak bagi tahu bahawa Kaido, kaptennya itu, tak mungkin akan kalah. Tapi mereka berdua silap lah. Dalam akhir chapter ini, kekalahan Kaido seakan-akan hampir tiba. Dan ironinya, Oda buatkan momen kekalahan Kaido tu dengan cara dia jatuh terhumban ke bawah tanah. Sama situasinya, Oda lukiskan cara yang sama sewaktu momen pertama kali diri Kaido diperkenalkan pada chapter 795. Kedua-duanya, Kaido ditunjukkan jatuh terhumban ke tanah sampai berlubang tanah tu. Dan untuk Luffy dan Momo pula, untuk pengakhiran chapter ini, mereka seakan-akan telah berjaya dengan misi mereka masing-masing. Momo berjaya mengeluarkan awan api seperti Kaido dan berjaya mendaratkan Onigashima dengan sempurna jauh dari ibu kota bunga, manakala Luffy seakan-akan telah berjaya mengalahkan seorang Yonko. Dan sampai di sini saja dulu. Please guys, jemput subscribe bagi yang masih
baru atau yang masih belum subscribe, please subscribe because it's free. Drop komen dekat bawah untuk jadikan ruangan di bawah itu sebagai suatu forum perbincangan. Mohon jemput share juga ke social media yang anda selesa, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram jika anda rasakan video-video dari channel ini menarik untuk ditonton. Dan The Show akan terus menghasilkan karya-karya yang berkualiti untuk sajian anda. This is for you. You guys sangat-sangat awesome. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.